Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahi ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahu biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya, dengan rahmatnya dan juga dengan keredaannya, alhamdulillah kita dapat meneruskan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu dan saraf. Kali ini tajuk kita kepada ilmu saraf. Ilmu saraf, ilmu perubahan perbuatan. Jadi kita sekarang ni pada muka surat 52 buku ilmu saraf untuk pemula. Sebagaimana yang saya ada tunjukkan di sini, buku tu buku ilmu saraf untuk pemula. Dan kita sekarang ni dalam bab yang ketiga. Kita telah pun lalu bab yang kedua. Bab yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Kita dah ambil demi contoh kataan dia adalah syakara. Syakara yashkuru, syukran dan seterusnya. Dia punya tasrif yang kita beri nama dua tasrif. Tasrif yang pertama kita panggil tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu adalah tasrif yang berubah tu adalah kata-kata dia, perbuatan dia yang berubah. Salah satu kalau sekiranya fa'il madhi lain, fa'il mudhari' lain, kemudian dia punya mazdar dia lain, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim zaman dan sebagainya. Perubahan dari segi itu. Yang itu kita panggil dia perubahan horizontal. Manakala perubahan yang menegak, iaitu tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu adalah tasrif yang berubah mengikut jumlah. Jumlah satu, jumlah dua, dan jumlah jamak. Banyak tu jamak lah. Ataupun kita panggil mufrad, musanna, dan juga jamak. Jadi itu kita panggil dia tasrif lughawi. Lughawi. Jadi dalam contoh yang kita beri yang lepas, contoh yang kita ambil bab yang kedua. Bab yang kedua itu kita ambil perkataan zalama. Zalama bermaksud zalim. Fa'il madhi dia adalah zalama. Fa'il mudhari' dia adalah yazlimu. Jadi bab dua ni yang membezakan dia punya bab ni adalah ain dia. Ain pada fa'il madhi dan ain pada fa'il mudhari'. Bab dua ni ain pada fa'il madhi adalah baris atas. Manakala fa'il mudhari' baris bawah. Jadi zalama ni termasuk dalam grup yang kedua, iaitu zalama. Lam dia baris atas, manakala mudhari' dia adalah zalimu. Jadi apabila kita buat tasrif, kita kena bariskan lam tu mengikut dia punya grup. Jadi sama ada tasrif tu tasrif istilahi
ataupun tasrif lughawi, semuanya lam tu apabila mudhari' dia bagi bawah. Di bawah. Jadi kalau zalamu maknanya dia seorang laki-laki telah buat zalim. Kalau zalama tambah alif maknanya dia dua orang laki-laki telah melakukan kezaliman. Manakala zalamu menunjukkan ramai laki-laki yang telah melakukan kezaliman. Itu fa'il madhi. Tiga-tiga ni fa'il madhi untuk satu orang, untuk dua, untuk tiga orang dan ke atas. Manakala fa'il mudhari' dia yazlimu. Ada ya di sini menunjukkan dia laki-laki. Yazlimu, yazlimani dan yazlimuna. Itu menunjukkan satu orang sedang buat, satu orang laki-laki sedang buat, dua orang laki-laki sedang buat dan ramai orang laki-laki sedang buat. Jadi itu adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dia apabila huwa dia straightforward, tambah je. Tapi apabila hiya kita kena tambah dia punya ta terbuka, ta maftuhah. Jadi zalamat tu untuk seorang perempuan telah membuat buat kerja tu, buat zalim. Jadi kalau dua orang zalamata, kalau ramai zalamna. Begitu juga kalau fa'il mudhari' dia daripada ya jadi ta. Ta tu menunjukkan dia perempuan. Ya menunjukkan dia laki-laki. Ta tu boleh juga menunjukkan dia perempuan dan masa yang sama boleh juga menunjukkan awak lelaki. Jadi antara tazlimu di bawah baris ya dengan baris anta sama je, tazlimu kata yang sama. Tetapi tazlimu yang atas ni dibuat oleh hiya ataupun dia seorang perempuan. Tapi kalau yang tazlimu di baris anta maknanya awak laki-laki. Jadi sama ada dia seorang perempuan ataupun awak seorang laki-laki, dia gunakan ta. Tazlimu. Jadi seorang laki-laki, seorang perempuan telah buat zalim dan juga ia ini awak seorang yang membuat zalim. Awak seorang. Kalau dua tambah alif nun saja. Alif nun bagi bawah. Tapi kalau banyak pada perempuan yazlimna. Kalau laki-laki awak tazlimuna. Tazlimuna dengan yazlimuna ataupun yazlimani. Tazlimani ini adalah fa'il yang 5. Fa'il yang 5 tu dia punya hukum dia senang saja. Apa dia? Apabila dia marfa' ada nun. Nun yang di hujung ni. Kalau di marfa' ada nun. Tapi kalau dia mansub ataupun dia majzum, nun tu dia buang. Jadi hukum fa'il yang 5 tu hukum dia itu saja. Kalau marfa' ada nun, kalau tak ada nun maknanya boleh jadi dia mansub ataupun dia majzum. Dia bagi mati. Itulah dikatakan fa'il yang 5. Satu lagi fa'il yang 5 adalah anti. Anti fa'il mudhari'. Tazlimina. Tazlimina ini adalah awak seorang perempuan sedang menzalimi. Tazlimina. Awak seorang perempuan sedang menzalimi. Mana bukti dia seorang perempuan? Ya nun. Ya nun ni adalah buktikan dia seorang perempuan. Ta ni tazlimina. Mina ya nun tu menunjukkan seorang perempuan. Ta tu bukan ta laki-laki, tapi ta tu ta awak seorang perempuan. Anti. Awak seorang perempuan sedang melakukan kezaliman, yakni tazlimani, awak dua orang perempuan sedang melakukan kezaliman, yakni tazlimna, awak ramai perempuan melakukan kezaliman. Yang di atas tadi ya. Kalau hiya yazlimna. Tetapi kalau anti tazlimna, ganti ya tu pada ta saja, bezanya. So apabila kita membaca Quran ke atau baca buku dalam bahasa Arab ke, kita kena perhatikan ini. Jadi supaya kita dapat dia punya makna yang tepat. Kalau ana pula orang yang pertama. Jadi kalau hiya ta tu mati. Kalau anta ta tu bagi atas.
Kalau anti, ta tu baris bawah. Tapi kalau ana, baris dhammah. Jadi zalam tu. Zalam tu maknanya saya telah buat zalim. Kalau zalamna, kami telah melakukan kezaliman. Kalau azlimu, saya sedang. Saya sedang. Yang ini tadi saya telah melakukan kezaliman. Tapi kalau ganti dengan amzah di pangkalnya, azlimu membawa bakti saya sedang melakukan kezaliman. Kalau nazlimu, kami sedang melakukan kezaliman. Itu adalah fa'il madhi dengan fa'il mudhari'. Manakala fa'il amar, di sini kita dah tahu dia punya cara nak buat fa'il amar. Yang pertama kita kena ambil daripada dia punya fa'il mudhari' dia. Fa'il mudhari' dia tazlimu. Tazlimu ni adalah fa'il mudhari' kepada awak seorang. Jadi cara kita nak buat yang pertama kita buangkan huruf ta tu. Sebab apa kita buang? Sebab itu adalah huruf mudhari'. Kita nak buat fa'il amar. Jadi buangkan ta, apabila buang ta, za yang mati itu kita tak boleh nak baca. Oleh kerana tak boleh nak baca, maka kita tambah alif di depan atau hamzah wasal di depan. Dan hamzah wasal itu bergantung kepada huruf ain dia. Baris apa dia? Kalau baris bawah, maka alif tu kena baris bawah. Kalau lam tu baris atas, dia pun kena tak baris bawah juga. Hanya kalau dia baris dhammah, dia ikut dhammah. Jadi sama ada dhammah, kalau lam ni dhammah, dan baris bawah, kalau lam ni baris atas atau baris bawah, dua-dua adalah baris bawah. Jadi bunyinya izlim. Izlim tu adalah fa'il amar. Buat zalimlah kamu. Jadi ini tak logik lah ni. Dalam Quran tak akan jumpa lah ni. Buat zalimlah kamu, tak pernah. Tak pernah ada. Tapi ini hanya dari segi kaedah dia bahawa kalau kita nak buat fa'il amar, itulah cara dia. Jadi kita kena ingat bahawa zalama ni lam dia bagi bawah. Zalama yazlimu. Kalau lin bagi bawah, maka sampai ke fa'il amar pun mesti bagi bawah. Fa'il amar ke, fa'il mudhari' ke, fa'il madhi ke, semua lam tu berbaris bawah. Bukan fa'il amar, fa'il mudhari' dia berbagi bawah, fa'il madhi dia bagi atas. Bukan semua. Jadi apabila fa'il madhi dia zalama, fa'il mudhari'nya yazlimu. Jadi semua yang fa'il mudhari', fa'il mudhari', lam tu akan dibariskan dengan bawah. Kalau kita dapat kataan yang ada lam yang bagi atas, itu bukan satu kesalahan. Itu bermaksud lain. Lain, bukannya salah. Sebagai contoh, azlamu sebagai contoh. Azlamu, lam tu bagi atas. Lam tu bagi atas maksudnya dia bukannya fa'il. Dia sudah menjadi isim. Isim tafdil namanya. Isim tafdil ni isim yang terbetar. Macam kataan Allahu Akbar. Akbar tu alif kaf ba ra. Jadi apabila ba tu bagi atas atau ain tu bagi atas, asalnya adalah isim, dia sudah menjadi nama. Nama tu nama yang kita panggil terbesar ataupun tafdil. Jadi kalau kita jumpa jangan kata salah. Sebab apabila lam tu bagi atas, ketika dia dalam keadaan seolah-olah macam fa'il mudhari', sebenarnya dia bukan isim, dia bukan perbuatan, tapi dia sudah tukar menjadi isim. Sepatutnya lam bagi bawah. Kalau lam bagi atas tu, dia sudah menjadi isim, dan isim tu kita panggil isim tafdil. Tafdil tu maksudnya yang terbesar. Allahu Akbar. Akbar tu adalah isim tafdil. Tafdil tu maknanya yang paling besar. Tak ada dah lebih besar daripada akbar. Jadi gitu juga azlim. Maknanya siapa yang menahan orang-orang daripada pergi ke masjid, dia adalah orang yang paling zalim. Paling zalim itu digunakan kataan azlamu. Azlamu menunjukkan dia adalah paling zalim. Bukan salah, tetapi ada sebab kenapa dibaikkan atas. Kerana dia sudah tukar menjadi isim. Okey. Begitu juga dengan fa'il amar tadi, kalau dua orang tambah alif, macam je kaedah yang tadi, yang fa'il madhi ni. Kemudian kalau sekiranya dia ramai, wanu, nunnya dibuang, jadi kita dapat azlim,
azlim, azlima, azlimu. Ini kalau suruh seorang, suruh dua orang, suruh ramai. Kalau sekiranya suruh orang perempuan, buat zalim lah. Tak logik lah itu. Tapi maknanya perkataan dia saja. Walaupun benda ni tak ada dalam Quran. Tapi contoh dia bahawa azlimi, ada ya. Ya tu adalah asalnya daripada mufrad mudhari' anti. Mufrad mudhari' anti. Iaitu tazlimina. Tazlimina, kita nak buat dia fa'il amar, kita buang dia punya ta. Buang ta tak boleh sebut, kena tambah alif. Jadi azlimi. Limi kemudian apabila ini ada ya nun, ada alif nun. Ini adalah fa'il amar. Fa'il amar mesti mati hujung dia. Bagi dia mati, majzum. Apabila majzum maknanya nun ni kita buang. Tazlimina, nun ni kita buang. Apabila kita buang nun ni, kita dapat azlimi, maknanya engkau orang perempuan, engkau seorang perempuan berlaku zalim lah. Itu maksud dia. Tapi ini tak logik lah. Memang tak ada lah kata ini dalam Quran ke, dalam percakapan ke. Tak adalah orang yang menyuruh lazim. Tapi dari segi kaedah dia, begitulah. Kalau dua orang, tambah alif. Kalau ramai perempuan tu, tambah nun. Nun bagi atas. Itu adalah dia punya tasrif lughawi. Yang kita panggil tasrif menegak. Menegak tu kerana susunan dia menegak. Kalau tengok dalam kamus ini, kita dapati dia tidak sebagaimana yang saya buat ni. Saya buat ni nampak macam mendata juga. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam dalam jadual yang macam ni, kalau tuan-tuan ada ni, nampak kan? Tak nampak ya? Tak boleh nampak ya? Tak boleh nampak. Tak apalah, tapi maknanya ini dipanggil dia menegak. Jadi tasrif luawi, tasrif menegak, manakala tasrif istilahi, tasrif tasrif luawi, tasrif menegak. Menegak maknanya menunjukkan perubahan daripada seorang, dua ke tiga. Sama ada fa'il madhi dia, fa'il mudhari' dia dan fa'il amar dia. Dan kita telah pun memberikan contoh di mana ayat-ayat Quran kataan zalama ini dapatlah ayat Quran. Dan ini kita telah pun lalui seminggu atau 2 minggu yang lepas. Jadi semua contoh-contoh ni kita dah lalui dan kita dapat kita tunjukkan dia punya i'rab dia, apa perkataan tu, bagaimana perkataan tu digunakan. Sebagai contoh macam dalam ayat ayat ni azlama. Azlama. Kalau sekiranya fa'il mudhari', azlim ini azlama. Jadi perkataan azlama ini adalah bukannya fa'il. Walaupun wazan dia nampak macam fa'il. Hamzah, za tu mati, lam bagi atas, min bagi dhammah. Nampak macam kita kata ini adalah fa'il mudhari' yang saya sedang buat. Tetapi tidak, kerana lam ni sepatut bagi bawah tapi dibagikan atas. Itu membuktikan bahawa perkataan azlama ini sudah menjadi isim. Di perkataan kalau sekiranya fa'il mudhari' saya sedang buat azlimu, lam ni bagi bawah. Tapi apabila lam ni naik ke atas, dia sudah jadi isim. Isim apa? Isim tatli, maknanya isim yang paling lah. Orang yang paling zalim sekali atas dunia ni adalah orang yang menegah. Negah daripada ayat ni lah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah. Maksud dia menafikan perbuatan orang Yahudi dan orang Nasrani yang menyuruhkan di dalam kitab mereka ada sebut bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Jadi, dia tak mau sebut itu. Supaya apa? Supaya dia tak dikalahkan hujah. Jadi, oleh kerana itu dia tak sebut. Dia tak sebut itu adalah orang yang zalim. Dalam kitab dia ada sebut bahawa Nabi Muhammad akan lahir, akan wujud kemudian sekali dan Nabi yang terakhir. Tetapi orang Yahudi yang orang Nasrani ini tak mau sebut itu.
Bila baca kitab, dia tak ajar yang itu. Jadi bila tidak ajar yang itu, maknanya dia telah melakukan kezaliman. Dan kezaliman itu adalah kezaliman yang paling besar. Sebab menafikan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Ini contoh dia. Jadi perkataan zalim ni bolehlah bentuk isim tabdil, bolehlah masuk amal, bolehlah masuk. Jadi dalam ayat Quran ni banyak perkataan zalim-zalim itu digunakan dengan tujuan nak menunjukkan bahawa penggunaan perkataan itu berbeza-beza. Ada tempatnya dia sebagai khabar marfu', ada tempatnya dia sebagai isim majrur, ada tempatnya dia sebagai fa'il madhi. Tapi fa'il madhi untuk jamaah, ramai. Jadi zalamu. Zalamu tu adalah fa'il madhi. Tapi madhi ini untuk 3 orang ke atas, jamak. Sebab itu ada wa alif. Asalnya wa nun. Tapi oleh kerana fa'il madhi ini adalah mabni ala fathah, jadi tak bolehlah zalamuna. Sebab zalamuna tu sudah jadi fa'il mudhari'. Jadi kita kena buanglah dia punya nun. Bila kita buang nun, kita tambah alif. Ini menunjukkan alif tu tak ada bacaan, tidak disebut dan sebagainya. Tapi alif itu hanya menunjukkan nun yang dibuang tu letak kat situ. Ganti pada nun. Itu tanda dia. Jadi sekarang ni kita hari ini patutnya pergi kepada bab 3. Bab 3, buku kita ni pada muka surat 52. Buku apa namanya, ilmu saraf untuk pemula. Muka surat 53. Jadi pada muka surat 53, bab yang ketiga, 52 bab yang ketiga, iaitu fa'ala yaf'alu. Ain pada mudhari' pun bagi atas, ain pada madhi pun bagi atas. Jadi fa'ala yaf'alu. Jadi perkataan yang mewakili, banyak perkataan tu kalau kita tengok muka surat sebelahnya, banyak dia bagi perkataan-perkataan yang termasuk dalam bab ni. Bab yang ketiga ni, iaitu fa'ala yaf'alu. Jadi fa'ala yaf'alu ni, di antaranya adalah yang dia bagi di sini, fataha. Fataha yaftahu. Jadi ta daripada fa'il madhi pun bagi atas, dan ta pada fa'il mudhari' pun bagi atas. Jadi dua-dua ain dia bagi atas. Ain pada fa'il madhi, ta, dan ain pada fa'il mudhari' ta, bagi atas juga. Dua-dua bagi atas. Jadi grup yang ketiga atau bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu, dua-duanya bagi atas. Dan dibagikan contoh-contoh perkataan yang termasuk di dalam grup yang ketiga. Jadi kita ambil yang paling mudah, yang paling asas dia adalah fatahah. Jadi fa'il tasrif dia untuk tasrif istilahi, iaitu fatahah yaftahu iftah. Kemudian fatihun, kemudian maftuhun. Maftuhun. Jadi fatahah maknanya adalah dia telah buka, dia seorang lelaki. Kalau yaftahu, dia sedang membuka. Kalau iftah, bukalah. Kalau fatihun, yang membuka. Kemudian maftuhun, benda yang dibuka ataupun yang dibuka. Jadi di sini, ini adalah dia punya tasrif istilahi. Cuma di sini tak dibaginya sini fa'il amal. Sebab fa'il amal dah ada kat bawah ni. Iftah. Bukan tak panggil. Sini tak ada dia punya fa'il amal iftah, kemudian tak ada dia punya mazdar. Mazdarnya dia sudah beri dalam buku kita ni, muka surat 52. 52 tu fataha fathan. Fathan tu adalah mazdar. Jadi siapa yang nak boleh tulis di sini perkataan katakan apa fathan kalau perlukan. Kalau tidak, kita tahulah bahawa dalam buku ni ada tulis fathan tu menunjukkan mazdar. Okeylah, supaya namanya mudah nak buat kerja, saya tuliskan di sini fathan. Fathan. Okay. Ini dia punya mazhar dia. Fat bagi atas, dan ta
dimatikan, kemudian ha dibariskan dengan atas 2, fathan. Jadi kita dapatlah dia punya jadual dia. Jadi fataha yaftahu iftah. Iftah tu adalah fa'il madhi, fa'il amar. Kerana fathan adalah dia punya mazhar. Fatihun adalah isim fa'il, iaitu yang membuka, dan maftuhun yang dibuka. Jadi fataha, fatahan, fatahu itu adalah fa'il amar untuk 1, 2, 3 sebagaimana tadi. Yang ini yaftah. Jadi perhatikan dia punya fa'il mudhari' dia, ta'nya baris atas. Jadi semua dalam jadual ini untuk fa'il mudhari' ta'nya baris atas. Manakala yang ini pun baris atas juga. Fa'il madhi di baris atas. Jadi ini adalah fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu ataupun fataha yaftahu. Jadi ini lebih mudah sikit untuk kita memahami. Jadi jadual ini perlu difahami dengan baik-baiknya kerana perkataan-perkataan yang dijumpa dalam Quran adalah membawa maksud sebagaimana dalam jadual ini. Iaitu untuk 1 orang, untuk 2 orang, untuk perempuan, untuk lelaki, untuk awak perempuan, untuk saya. Itu saja. Huwa laki-laki, dia laki-laki. Ia dia perempuan. Anta awak laki-laki. Anti awak perempuan. Ana saya. Ini saja dia punya key dia. Jadi kalau kita boleh hafal, kita boleh faham. Kalau huwa ni maknanya fathah tu ada huwa di dalam. Kalau yaftahu pun ada huwa di dalam tapi sedang. Tapi kalau iftah maknanya ada awak. Awak laki-laki iftah. Kalau awak perempuan iftahi. Ini fa'il amar yang di dalamnya ada hiya. Kalau yang ini, kalau yang atas ni iftah laki-laki, awak 1 orang. Kalau iftaha awak 2 laki-laki, buatlah, bukalah. Kalau iftahu awak ramai laki-laki, buka. Iftahu kitabukum. Maknanya bukalah kitab-kitab kamu. Kalau kita suruh perempuan saja, iftahi. Iftahi maknanya awak seorang perempuan, buka kitab. Kalau iftaha panjang sikit ni menunjukkan 2 orang perempuan. Kalau ramai perempuan, iftahna kitab bukuma. Jadi bukalah kamu punya kitab. Okay. Jadi yang ini tuan-tuan eloklah di familiarkan. Kalau boleh perkataan-perkataan yang ada dalam buku ni, dalam muka surat 2-3 ni, cubalah buat beberapa perkataan dalam bentuk tasrif istilahi dan tasrif lughawi sebagaimana yang saya buat ni. Kalau tuan-tuan perlukan contoh, boleh print screen. Yang sekarang ni print screen. Jadi apabila tuan dapat yang ni, boleh nak buat, boleh refer balik. Ataupun kalau tak ada, boleh refer kepada buku yang saya tunjukkan tadi, iaitu buku apa namanya, Arabic Word Conjunction. Jadi itulah di antara benda yang perlu diperhatikan dalam bab ni, iaitu bab fataha yaftahu. Kemudian kita sediakan alhamdulillah contoh-contoh dalam Quran. Contoh-contoh dalam Quran adalah seperti berikut. Yang pertama kita ambil dia punya surah Baqarah ayat 76. Surah Baqarah ayat 76 maksudnya adalah apakah kamu menceritakan kepada mereka, kamu di sini adalah orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kamu di hadapan Tuhan kamu. Jadi ayat ini adalah ayat orang-orang Yahudi ataupun orang musyrikin bercakap sama dia, apakah awak ceritakan kepada orang Islam tu tentang apa yang Allah terangkan di dalam kitab kamu pada mereka. Kalau kamu buat macam itu, bermakna kamu telah memberi modal ke dia untuk menghujah kamu. Jadi, atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Jadi, atuhaddisu.
tu kan. Atuhadisu atuhadisu nahum bima fatahallah. Jadi adakah kamu menghujah mereka ataupun kamu terangkan kepada mereka bima fatahallah, apa yang Allah fatahakan kepada kamu, iaitu terangkan kepada kamu. Jadi perkataan fataha ini adalah fa'il madhi. Tapi dia punya maksud di sini bukanlah direct, maknanya buka. Tapi di sini menunjukkan terangkan. Apakah awak terangkan kepada Muhammad tu ataupun orang Islam tu ada nama Muhammad di dalam kitab kita. Kalau awak terangkan macam tu, itu memberikan senjata pada dia orang untuk menghujah kita lah. Nanti kita kalah di depan Tuhan kita. Jadi dia komplain kepada sesama dia, kenapa ceritakan pada orang-orang Islam ni tentang ada perkataan Rasulullah ataupun nama Muhammad, Nabi yang terakhir. Jadi kalau kamu buat macam itu, maknanya kamu telah memberikan hujah yang boleh mengalahkan kita. Jadi Fatahah di sini bukanlah direct dengan membuka, tapi maksud Fatahah di sini adalah yang telah diterangkan Allah. Maknanya Tuhan telah terangkan kepada kamu, Tuhan telah bukakan idea ini kepada kamu dalam kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Janganlah cerita kat dia orang. Kalau cerita kat dia orang, kalahlah kita berdebat dengan dia. Jadi dia bukan nak cari kebenaran, tapi dia nak menang hujah. Walaupun yang dia menang tu salah. Jadi rahsia mereka ini Tuhan bukakan ataupun ceritakan kepada orang Islam di dalam bab Baqarah, surah Baqarah ayat 76. Jadi Fatahah di sini adalah fa'il madhi, tetapi dia adalah membawa maksud bukan buka, tapi diterangkan. Diterangkan dengan membuka lebih-lebih samalah. Sebabnya membukakan rahsia, membukakan benda yang kita sembunyikan. Jadi itu dinamakan Fatahah. Jadi Fatahah dalam ayat ini adalah memaksudkan diterangkan oleh Allah. Jadi fa'il madhi mabni ala Fatahah. Bila Fatahah ini fa'il madhi, maknanya mesti ada pembuat. Siapa pembuat dia? Pembuat dia generalnya adalah huwa. Sebab di dalam fa'il madhi itu ada huwa. Huwa itu seorang lelaki. Tetapi di sini apabila ada perkataan lepas Fatahah itu ada yang berbaris dhammah, maka dia adalah sebagai fa'il. Jadi Fatahallahu. Hu itu menunjukkan Allah ini sebagai fa'il. Fa'il dia apa? Dialah yang membuat, yang membuka. Yang membuka ilmu itu kepada orang yang baca kitab Zabur, Injil dan sebagainya. Jadi Allahu itu adalah fa'il. Tapi kalau Allah tidak ada Fatahah saja, maka huwa adalah fa'il. Jadi dalam hal ini huwa adalah fa'il, tapi huwa di sini dia muta'allaqa, dia kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya yang melakukan perbuatan ini adalah Allahu. Sebab itu Allah tu berbaris dhammah. Kerana hukum fa'il mesti berbaris dhammah. Jadi Fatahallahu. Jadi Allah itu adalah lafaz jalalah. Dia adalah fa'il. Hukumnya marfu'. Marfu' dengan dhammah. Jadi itulah dia punya penggunaan Fatahah di dalam surah Baqarah ayat 76 ini. Sejauh ini ada persoalan? Ada apa-apa yang tak jelas? Ada? Okey. Okey semua? Tak ada yang rasa tak berapa clear? Alhamdulillah. Kalau okey tak apalah, kita teruskan lagi. Okey, ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya adalah ayat surah An-Nisa ayat 141. 141. Jadi ayat tu menerangkan, maka jika terjadi bagimu kemenangan daripada Allah, mereka kata, bukankah kami turut berperang sama-sama kamu? Fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum. Jadi Tuhan bagi tahu kepada orang-orang Islam ataupun dalam Quran, fa in kana lakum,
Kalau jika kamunya fathun. Fathun di sini maknanya menang perang. Fathun. Sekiranya kamu menang berperang, minallah, daripada Allah, menang kerana dimenangkan Allah, mereka berkata apa? Kata qalu alam nakun ma'akum. Kami kan pergi perang sama-sama kamu. Jadi oleh kerana itu harta rampasan perang itu kenalah bagi pada kami juga. Sebab kami pun berperang macam kamu juga. Walau dia orang memang tidak nak pergi perang. Kalau pergi perang kan dia mengacau barisan orang Islam. Tetapi apabila kamu menang, maksud kamu di sini golongan Islam menang, dia kata bagilah harta rampasan kepada kami juga sebab kami pun pergi berperang bersama-sama kamu. Tapi kalau kalah, dia cukup gembira. Dia bergembira, malah dia menyambut kegembiraan itu secara besar-besaran kerana seronoknya orang Islam kalah perang. Walaupun dia duduk bersama-sama dengan orang Islam. Jadi perangai orang kafir ni, perangai orang munafik ni adalah kalau sekiranya orang Islam itu menang, dia minta balasan, minta harta rampasan. Tapi kalau kalah, dia seronok. Dia menyambut kekalahan tu dengan bergembira dan sebagainya. Dulu pernah juga berlaku di tempat kita ni. Dia hendakkan duit zakat. Kami pun rakyat Malaysia juga berhak menerima duit zakat walaupun dia tak Islam. Jadi dia punya perangai lebih kurang lah. Yang ini walaupun dia tak pergi perang, tapi dia acah-acah pergi perang, dia tak berperang sangat, dia cuma nak ganggu saja. Tapi bila menang dia kata, mana bahagian kami? Kami pun perang macam kamu juga. Jadi fathah di sini adalah isim mazdar. Fathah, fathan. Fathan itu adalah isim mazdar sebagaimana yang kita tunjukkan di sini tadi. Fathan. Fathan ini, ha ni bagi atas. Masuk. Pasal apa masuk? Ini bagi asal dia. Tetapi apabila dia duduk dalam ayat, kita kena barikan dia mengikut sebagaimana kedudukan dia dalam ayat. Jadi dalam ayat ini fathun. Fathun berbaris dhammah. Dan dia adalah tanwin. Kenapa tanwin? Tanwin ni kerana dia tak ada alif lam depan. Kalau ada alif lam di depan ni, lakum al-fathu. Tak adalah tanwin. Kemudian kenapa dia dhammah? Sebab apa dia dhammah di sini? Kerana isim mazdar, isim kepada kana. Di depan pada perkataan ini ada kana. Kana ni dia punya kerjanya menukarkan isim kana daripada mubtada kepada marfu'. Jadi mubtada khabar tu marfu', mubtada pun marfu', khabar pun marfu'. Tapi bila masuk kana ni menukarkan marfu' dia tu daripada mubtada kepada isim kana. Jadi isim kana tu hukumnya adalah marfu'. Manakala khabar dia mansub. Khabar kana adalah mansub. Jadi di sini fathun adalah mazdar, isim mazdar. Tapi dia duduk di tempat isim kana sebab depannya ada kana. Kana ni dia ada isim dia ada khabar dia. Khabar dia berbaris atas, isim dia berbaris dhammah. Jadi sekarang ni fathun adalah isim kana mu'ahhar marfu'. Jadi dia adalah isim kana yang dikemudiankan. Mu'ahhar ni maknanya yang dikemudiankan. Jadi kalau kemudiankan siapa yang dulunya? Mana khabar dia? Khabar dia adalah lakum. Lakum tak ada khabar kepada kana. Kalau kita katakan kana ni dia punya khabar dia huwa pun boleh. Huwa adalah khabar kepada kana. Sebab tak ada yang lain kataan yang boleh mengatakan dia sebagai khabar yang baru dhammah, maka huwa di dalam kana tu, dhamir mustatir tu adalah sebagai khabar kepada kana. Khabar kepada kana. Jadi kana lakum fathun. Fathun ni adalah isim pada kana, sebab itu dibagi dhammah. Kenapa fathah bagi dhammah? Kerana dia isim kana. Tetapi dia tak di hujung. Selepas ni. Mu'ahhar namanya di hujung. Apa diakhirkan. Okey. Ada perkara yang berbangkit?
ada perkara berbangkit tentang fathun. Ini adalah mazdar. Jadi kita nak tengok dia punya cara penggunaan Quran terhadap sesuatu kataan. Jadi kataan yang digunakan sekarang ini adalah fatahan yang termasuk dalam bab yang ketiga. Fataha yaftahu. Jadi inilah di antara contoh penggunaan di dalam Al-Quran terhadap bab ni. Okey? Okey. Boleh proceed lagi? Boleh. Saya nak tanya dulu. Kalau siapa nak buka buku i'rab, boleh buka muka surat 199. Buku i'rab yang warna kuning. Yang kulitnya warna kuning. Muka surat 199. Ustaz, maaf Ustaz. Ya, saya. Ada gangguan lah. Jadi kadang tak jelas bila Ustaz Ya, cakap. ada orang yang buka dia punya mic. Dia buka Ada mic. orang macam orang ada yang mengaji semua. Yalah, ada yang buka mic tu. Saya suggest kalau Ustaz pergi ceramah yang lain tu mute lah. Kan? Jadi Kalau kita mute dapat. lah, kalau mute lah. Ada siapa yang buka muka surat 199 i'rab tu? Ada. Ah, 199. ya, ada timbul masalah apa-apa? 199 ayat 141. 141. 141 ni faman. Faman kana lakum kan. Dikata kana situ adalah fa'il madi. Fa'il madi nasab. Fa'il syarat mabni ala fathah fi muhali jazam. Jadi kana tu adalah fa'il madi. Tapi fa'il madi nasah. Nasah ni adalah yang rosak, yang tak cukup syarat. Fa'il madi yang tak cukup syarat. Di masa yang sama dia menjadi fa'il syarat mabni ala fathah fi muhali jazam. Sepatutnya dia adalah jazam. Pasal apa jazam? Dia duduk lepas fa'in. Inna. Inna tu adalah huruf syarat. Jika. Maksudnya jika. Jika apa? Jika kamu maka jika terjadi bagi kamu kemenangan daripada Allah. Ini maknanya jika kamu menang, dia orang tu akan kata, bagilah harta rampasan tu kat kami. Tapi kalau kami kalah, kamu kalah, dia tak kata yang bagi minta rampasan. Dia akan bergembira. Dia akan menyambut kegembiraan kerana kekalahan yang ditanggung oleh orang-orang Muslim, orang yang beriman, berperang. Jadi, fa'in ni adalah jika. Jika ni adalah syarat. Jika kamu menang, dia buat macam ni. Jika kamu kalah, dia buat macam ni. Jadi, fathun tu adalah fa'il syarat. Jadi di sini tulis fa'in adalah fa'il syarat. In tu adalah huruf syarat jazam yang menyebabkan fa'il di lepasnya kena jazam. Jadi kalau jazam, kana tu jadi kani lah. Tak boleh nak sebutlah, dua-dua mati. Jadi oleh kerana kana ni adalah fa'il madi dan dia adalah mabni, maka dia tetap kana. Walaupun dia sebagai fa'il syarat. Syaratnya apabila dia menjadi fa'il syarat, akhir hurufnya kena mati. Tapi di sini kana nun terbagi atas juga. Kenapa dia bagi atas juga? Sebab dia fa'il madi mabni ala fathah. Dia tak boleh berubah. Sepatutnya dia berubah. Jadi kita nak beritahu bahawa jazam fa'il madi nasah fa'il syarat mabni ala fathah fi muhalli jazam. Walaupun dia tu bagi atas juga, tapi dia duduk di tempat orang jazam. Orang jazam tu maksud orang sepatutnya baris mati.
Tapi kita tak boleh matikan bagi dia kerana dia mabni. Jadi itu dikata fi muhalli. Fi muhalli itu maksudnya duduk di tempat. Jazam. Semua orang ada buku tu? Kalau ada buku tu, Ada. 199, bawah sikit pada ayat Quran tu. Okey. Jadi itulah tentang fathun. Fathun tu adalah isim masdar. Tetapi dalam ini dia duduk sebagai isim kana. Isim kana mauhar. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang diakhirkan. Marfu' Marfu' dhamma. Marfu' bi dhamma. Okey. Okey. Kalau tak ada buku barangkali tak berapa jelas lah kot. Kalau ada buku ni tengok dia tu fathun isim kana muahad marfu' bi dhamma. Marfu' bi dhamma. Okey. Marfu' dhamma. Dhamma. Jadi dia marfu'. Kenapa dia marfu'? Kerana dia adalah sebagai isim kana. Isim kana hukumnya adalah marfu'. Sebab itu diletakkan fathun. Tidak fathi ke fathan ke tak, tapi fathun. Jadi dia duduk di tempat marfu' ataupun isim kana. Isim kana hukumnya marfu', khabar kana hukumnya mansub. Jadi apabila dia duduk di tempat isim kana, maka kita kena baikkan dengan baik marfu'. Marfu' dengan dhammah tanwin. Tanwin kerana tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, kita tidak tanwinkan dia. Kita tinggalkan satu saja. Jadi perkataan ini adalah perkataan masdar kepada fatahah. Fatahah fa'il madhi, masdar dia fathun. Penggunaan dia di sini adalah sebagai isim kana. Okey. Ustaz, saya nak tahu Ustaz. Ya. Adakah yang fatahah ni? Fatahun ini dia ni apa ke mutada ke? Mutada khabar ke? Masdar. Asalnya dia mubtada. Dia mutada. Asalnya. Okey, pasal ada isim kana tu. Tapi apabila masuk je kana, dia sudah jadi isim kana. Isim kana, okey. Dia mutada lah. Okey. Asalnya adalah dia mubtada dan khabar. Jadi oleh kerana masuk kana, jadi dia sudah menjadi isim kepada kana. Okey. Asalnya mubtada. Kalau tak ada kana tu dia mubtada. Okey. Oleh kerana dia berubah daripada mubtada kepada isim kana, kena khabar dia jadi khabar kana. Khabar kalau khabar saja dia marfu'. Kalau khabar saja dia marfu'. Tapi apabila dia berubah kepada khabar kana, dia sudah jadi mansub. Okey. Okey. Okey? Ya, okey, terima kasih. Okey, sama. Ada soalan lain lagi? Tak ada? Okey. Tak ada ya? Tak ada, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Jadi masih dalam bab 3, tapi kita ambil contoh fa'il amar pula. Fa'il amar daripada fathah. Fathah iftah. Fathah iftah. Jadi ayat surah yang ke-7, ayat ke-89 yang berbunyi Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Jadi ada dua perkataan fathah. Satu iftah fa'il amar, satu lagi fatihin. Fatihin ini adalah isim fa'il kepada fathah. Isim fa'il kepada fathah. Jadi maksudnya, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi di sini Rabbana ftah. Ini iftah. Tapi oleh kerana alif duduk di tengah, perkataan sebelumnya ada Rabbana, maka hamzah wasal tu kita tak baca.
terus kita baca Rabbanaftah. Jadi ada alif tu kita tak baca kerana dia adalah hamzah wasal duduk di tengah. Kalau Rabbana tak ada, kita baca iftah. Tapi oleh kerana ada Rabbana, kita terus matikan Rabbanaftah bainana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keputusan. Jadi di sini iftah ni maksudnya bukakanlah adalah membawa maksud berikanlah keputusan. Keputusan apa? Keputusan berbeza pendapat antara orang-orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Jadi di sini Rabbanaftah bainana, bagikanlah kami keputusan yang bainana wa baina qaumina, dengan kaum kami bil haq, dengan benar. Siapa yang betul, siapa yang salah? Kami yang betul ke atau dia yang salah, atau dia yang betul atau kami yang salah? Ya Allah, bagikanlah keputusan dengan benar, kaum benar. Jadi iftah di sini bagikanlah keputusan. Kata wa anta khairul fatihin, khairul, engkau adalah sebaik-baik orang yang memberi keputusan. Jadi pemberi keputusan ataupun dia adalah isim fa'il. Kalau kita nak tahu fatwa ni isim apa perkataannya, kita yang pertama kita kena tengok ada alif lam depan. Kalau ada alif lam depan tu dia bukan lagi fa'il. Kalau ada alif lam bukan fa'il. Lepas tu kita buang alif lam, tinggal fatihin. Fatihin jadi ta ni bagi bawah. Jadi patah bagi bawah ini adalah wazan fa'ilun. Fa'ilun adalah fa'il. Isim fa'il. Jadi ya nun ni ini adalah dia punya jamak. Ya nun, jamak dalam keadaan dia majrur. Jadi kita buang ya nun, buang alif lam, kita dapat fatihin. Fatihin itu adalah isim fa'il. Fa'il. Jadi isim fa'il. Jadi isim fa'il tetapi dia jamak. Jamak laki-laki ataupun jamak muzakkar salim. Al-fatihin adalah orang yang memberi keputusan ataupun orang yang membuka. Yang buka. Jadi engkau adalah sebaik-baik orang yang memberi keputusan. Fatihin. Maknanya jamak muzakkar salim. Jadi engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Khairul fatihin. Jadi perkataan yang digunakan di sini, satu fa'il amar, iftah, yang kedua isim fa'il fatihin. Kalau tak ada ya nun ni, kita kena baca fatihun. Kalau tak ada ya nun ni, maknanya seorang je lah. Buang ya nun, ditinggal fatihun. Fatihun. Tapi oleh kerana dia khairul fatihin, jadi dia adalah duduk di tempat majrur. Maknanya iftah fa'il amar. Doa apa? Ad-du'a, lid-du'a. Fa'il amar bukan kita suruh Tuhan. Bukan kita suruh Tuhan betul buka. Bukan kita suruh Tuhan beri keputusan, tapi kita lid-du'a. Kita berdoa kepada Allah. Bukan kita mengarahkan Allah. Walaupun kataan ini adalah fa'il amar, tapi bukan maksud mengarah. Tapi amar di sini adalah maksudnya kita berdoa. Lid doa. Fa'il amar untuk berdoa. Mabni ala sukun. Mana sukunnya? Sukunnya di atas kha. Kenapa kha tersukun? Sebab dia fa'il amar. Jadi pembuat dia siapa? Pembuat dia dhamir mustatir takdiruhu anta. Maknanya dalam iftah ni ada anta. Anta tu siapa? Anta tu Rabbana. Tuhanku, ya Tuhanku, bukakanlah kepada kami keputusan yang hak, yang betul, yang benar. Kerana engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi perkataan iftah fa'il amar tetapi digunakan di sini bagi maksud selesaikanlah ataupun berilah keputusan. Manakala fatihin adalah isim fa'il. Isim fa'il di sini adalah isim fa'il daripada perkataan fa'il fathah, dan dia adalah mudhaf ilahi dan majrur. Dia mudhaf kepada khairul. Khairul itu mudhaf ilahinya adalah fatihin. Sebab itu dia baris bawah. Baris bawah dia bukan dengan baris bawah tapi dengan ya nun.
bahagian atas. Ya tu menunjukkan dia adalah majrur. Jadi ya ni boleh juga jadi majrur, boleh jadi mansub. Dua-dua gunakan ya nun. Tapi dalam ayat ini dia sebagai mudhaf ataupun ilahi jadi majrur lah. Ya ni majrur dengan ya. Ya fatihin, ya tu ya. Ya tu fatihin majrur dia. Jadi ini di antara bentuk penggunaan. Ustaz, dalam Arabnya Ya. Aftah, aftah, Iftah. iftah, Ya, iftah. iftah. Tapi ini fi'il amal. Ya, Al-dada. Apa ini? Fi'il amal. ya. Lam, lam, dal, ain. Hamzah ni apa? How do you say that? Mabni ala sukun. Yang ni. Lid doa, fa'al amar, lid doa, lid doa, mabni, Okey, ala sukun. sukun. Doa ni apa makna itu? Doa. Oh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa. Okey. Doa. Doa lah. Oh, ni amar amal doa fi'il lah. amar. Kalau perintah jadi okey doa. Kalau perintah ni daripada atas ke bawah. Okey. Tapi kalau amar ni, doa ni daripada bawah ke atas. Maksudnya Okey. daripada hamba kepada Allah. Pada Allah okey. Kalau amar ni daripada Allah kepada kita. Allah suruh kita, itu amar. Tapi yang ini amar doa. Amar doa ni amar juga. Tapi daripada bawah ke atas. Oh. Okay. Di dalam iftah ni ada anta. Itu siapa? Anta itu Allah lah. Anta dia yang kasih doa lah. Jadi minta Allah supaya berikan keputusan antara kami dengan mereka. Okey. Kerana kau adalah sebab baik pemberi keputusan. Jadi iftah ni adalah fa'il amal. Yalah. Fatihin adalah isim fa'il. Isim fa'il. Lepas tu dia kata zamir mutatir takdir. Anta. Ya. Dia sebut lagi lepas tu. Ya, betul. 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 Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey. Jadi kemudian ayat berikutnya, dan di sisi Allah kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahui melainkan dia. Dalam surah yang ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihun. Wa indahu mafatihu ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Jadi wa indahu di sisinya. Nya tu siapa? Nya tu Allah. Mafatihun maknanya perkataan fathah tambah dengan mi jadi miftah. Miftah maknanya kunci. Tapi kalau miftah tu satu kunci. Kalau banyak kunci mafatihun. Jamak taksir. Mafatih adalah jamak taksir kepada miftah. Min bagi bawah, miftah daripada perkataan fathah tambah min. Jadi miftah tu satu kunci. Kalau banyak kunci, mafatihun. Mafatihu itu maknanya banyak kunci. Jadi di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib tentang semua benda yang gaib. Lam ya'lamuha, tak ada siapa yang tahu melainkan dia. Dia itu kembali kepada Allah. Jadi di sini daripada kataan Fatihah kita dapat mafatih. Mafatihu ni maknanya kunci-kunci. Banyak kunci. Kalau satu kunci miftah. Kalau banyak kunci mafatihu. Ini adalah jamak taksir untuk kunci. Jadi tidak ada siapa yang tahu, tidak ada siapa yang mempunyai kunci-kunci tentang gaib. Tidak ada siapa yang tahu tentang benda gaib melainkan dia. Tidak ada siapa. Contohnya macam hari kiamat. Walaupun orang barat meramalkan tahun 2012 dulu kiamat, tapi tak jadi pula. Sekarang ni tahun 2025 pula. Dia meramalkan. Jadi tak usah percayalah. Sebab apa? Tidak ada orang yang tahu tentang benda-benda gaib ni melainkan Allah.
Malah malaikat sendiri tak tahu. Rasulullah pun tak tahu. Katanya Rasulullah bila nak kiamat, dia kata orang yang bertanya tu lebih tahu daripada dia. Jadi maknanya malaikat pun tak tahu. Takkanlah orang Amerika boleh buat apa dia punya ramalan tahun 2025 kiamat. Itu semua pembohong. Sebab Tuhan dah kata dah, tak ada siapa yang tahu benda gaib ni. Yang tahu siapa dia? Yang tahu hanya Allah. Sebab kiamat tu di antara benda yang gaib. Tidak ada siapa yang tahu. Kalau ada yang mengaku yang tahu, maknanya dia bohong lah. Dia nak ada tujuan lah. Nak cari duit ke ataupun Allah Allah apa tujuan dia. Tapi itulah dianya. Maknanya tak ada yang tahu. Jadi perkataan mafatih adalah jamak. Jamak isim alat. Miftahun. Miftahun itu adalah isim alat menunjukkan satu. Mubtada, muahar, marfu'. Dia ini adalah mubtada. Mubtada sepatutnya duduk depan. Tapi oleh kerana dia duduk belakang, dikatakan mubtada muahar. Muahar dikemudiankan. Dan hukumnya marfu'. Mana marfu'nya? Miftahu. Hu itu adalah marfu' dia. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia mubtada. Mubtada yang diakhirkan. Sebab depannya ada indahu. Indahu ni adalah indah tu adalah huruf jar. Huruf jar dan hu-nya. Jadi apabila ayat di dalam ayat tu ada huruf jar, ada ayat sibuk jumlah, maka sibuk jumlah tu didulukan daripada dia punya mubtada. Jadi mubtada dia adalah maftihu, mafatih. Manakala indahu tu adalah dia punya khabar. Tapi khabar yang diawalkan. Kenapa diawalkan? Kerana khabarnya dalam bentuk syibih jumlah. Jadi mafatih adalah mubtada, hukum mubtada adalah marfu'. Sebab itu dia dipanggil mafatihu. Sebab dia adalah mubtada. Tapi mubtada yang diletakkan kemudian. Yang dulunya mana? Yang dulunya wa indahu. Di sisinya. Di sisinya. Jadi maknanya di sisinya itu adalah indah itu adalah fa'il, adalah huruf jar. Jadi huruf jar. Jadi huruf jar dengan huruf jar ni sebagai khabar, manakala mafatih adalah sebagai marfu', sebagai mubtada. Jadi kenapa didahulukan? Kerana dia duduk di dalam satu ayat ada huruf jumlah didahulukan. Maksud didahulukan ni adalah sejenis taukid, maknanya yang dia nak cerita tu bukan kunci tapi di sisi tu yang dia nak cerita. Di sisi tu point yang lebih besar dia nak cerita, iaitu di sisi Allah. Apa benda di sisi Allah tu? Banyak benda. Tapi yang dia nak cerita ni adalah mafatih. Mafatih ni kunci-kunci. Kunci-kunci tentang ghaib. Jadi Tuhan nak beritahu bahawa kunci-kunci tentang ghaib ni pada Allah saja. Diletak di depan. Jadi walaupun dia khabar, tapi diletak di depan. Supaya kuat. Hanya pada Allah. Tak ada pada orang lain. Apa yang hanya pada Allah itu? Banyak benda, tapi di antara ini adalah mafatih al-ghaib. Jadi mafatih al-ghaib, mafatih ni adalah mudhaf, al-ghaibi, bagi bawah, menunjukkan dia adalah mudhafun ilaih, di bagi bawah. Jadi mafatihul ghaibi. Jadi mafatih kunci ghaib. Jadi maknanya kunci ni kepunyaan ghaib. Jadi segala benda yang ghaib, tak ada siapa yang tahu. La ya'lamuha, tidak ada siapa yang tahu tentang benda yang gaib ni illa melainkan Allah. Jadi kalau ada yang cuba-cuba nak tengok nasib kita, nasib awak ni beginilah, nanti awak mati begini, nanti awak akan kaya. Itu sahaja sudahlah, kata bohonglah. Tuhan kata tak ada siapa yang tahu, bagaimana kamu boleh tahu? Dan jangan cuba-cuba tengok nasib. Kerana perkataan tu adalah perbuatan tu adalah syirik. Tengok nasib ni perkataan yang syirik. Sebab Tuhan dah kata dah, tak ada siapa yang tahu. Tak ada tahu siapa kita ni akan mati kat bumi mana. Tak ada siapa yang tahu. Bila nak mati, tak ada siapa yang tahu. Macam mana keadaan mati pun kita tak tahu. Semua benda tu ghaib. Asal ghaibnya hanya di sisi Allah. Tak ada di sisi orang lain. Kalau ada orang cuba-cuba nak buat, nak tekan-tekan, nak try-try, itu bohong.
Indahu. Indahu. Di sisi Allah. Dia bohong je lah. Jangan percaya. Jangan cuba-cuba nak tengok tapak tangan ke, tengok awak ni urat ni begini, ni jadi orang kaya hari ni, jadi apa. Bohong lah tu, katakan tak salah. Sebab Tuhan tak beritahu ilmu tu kepada manusia. Walaupun dia ni ahli bintang, bintang lah, macam-macam bintang lah. Yang 12 tu. Sudahlah kata, tak payahlah. Tuhan tak beritahu tentang ilmu yang lain. Sama ada tentang alam dunia, malah tentang diri kita pun Tuhan tak tahu yang lain. Tuhan tak beritahu bila kita mati. Dan di bumi mana kita akan dikuburkan pun tak tahu. Jadi oleh kerana itu, jangan sekali-kali cuba nak ambil tahu tentang benda yang lain. Sebab benda yang lain ni illa huwa saja yang tahu. Tak ada orang lain tahu. Jadi di sini ada sedikit penerangan tentang faraq baina mafatih. Maknanya perbezaan antara mafatihu dengan mafatihun. Yang ini tak ada ya, yang ini ada ya. Jadi apa bezanya antara mafatihu dengan mafatihun? Mafatihu. Jadi antara ada ya, tak ada ya, apa beza dia? Sebab ada setengah tempat dia gunakan kunci-kunci ni mafatih. Ada tempat mafatihu, ada ya. Jadi bezanya begini. Kalau mafatihu ada ya ni, maknanya jamak taksir. Jamak taksir, mufrad dia mafatah, miftah. Ya. Miftah. Mafatahun. Mafatahun. Ada alif. Jadi kalau ada alif ni, di sini ada ya. Mafatihun, ya ni asalnya adalah alif ni. Mafatahun. Jadi mufrad dia ataupun mufradat dia satu, kalau banyak jamak mafatihun. Ya, ada ya. Sebab dia punya mufrad dia ada mafatih. Mafatahir. Ini juga adalah mufrad kepada kunci. Ini pun kunci. Yang ini pun kunci. Jadi dua kunci. Tetapi wa mafatahun huwa illa, dia ada al-alat. Al-alat hadiyah. Hadiyah tu hadidah, hadidiyah. Hadidiyah tu adalah kunci besi. Alat besi. Allati yuftah baha al-bait maghlaq. Jadi maknanya kalau mafatahin itu adalah untuk menunjukkan alat besi, kunci besi. Alat besi yang digunakan untuk membuka pintu yang maghlaq. Maghlaq maknanya yang tertutup, yang terkunci. Manakala mafatihun tak ada ya, jamak taksir ala wazan mafa'ala. Mafa'ala mufrad dia adalah maftah. Miftah, sorry, bukan maf, tapi miftah. Jadi mufrad dia adalah miftah. Jadi kalau jamak dia mafatih. Kalau mufrad dia mafatahun, mifatahun. Jadi yang ini dia punya jamak dia adalah mafatihun. Jadi kedua-duanya adalah maksud kunci. Tapi dia punya mufradnya lain, maka jamak taksirnya lain. Kalau mufrad dia adalah miftah, maka jamak taksir dia adalah mafatih. Kalau mufrad dia mafatahu, maka dia punya jamak dia adalah mafatihun. Itu saja beza dia. Sebab nanti kita jumpa perkataan mafatih, ini mafatih, ini mafatihun. Jadi sebenarnya benda tu sama, tetapi yang ini asalnya adalah ada alif, manakala yang ini asalnya tak ada alif, iaitu miftah. Dia perkataan fatahah jadi miftah. Miftah tu maknanya alat kunci. Jadi jamak dia mafatihun. Kalau ada ya ni, maknanya asal dia punya mufradat dia adalah mafatahun. Itu saja beza. Kita akan jumpa perkataan ni, ada yang ada ya, ada yang tak ada ya. Jadi sebenarnya
maksud dia kuncilah. Tetapi yang ini kunci besi yang nak buka pintu tu. Tapi yang ini patah ni adalah kunci bukan saja nak buka pintu, tapi kunci kepada bermaksud di sini adalah di sisi Allah kunci-kunci. Bukan makna kunci Allah kunci-kunci itu kunci besi, bukan. Tapi kunci benda yang lain ataupun rahsia. Jadi mafatih ini adalah merupakan kunci. Tapi kunci itu merupakan ilmu tentang ilmu ghaib. Manakala mafatihun itu adalah kunci, alat besi yang digunakan untuk membuka pintu yang terkunci. Dua-dua kunci. Tapi satu kunci besi yang kita buka pintu tu, satu lagi kunci dalam bentuk di sisi Allah lah kunci-kunci. Takkan di kunci Allah kunci-kunci besi tu, bukan itu maksud dia. Tapi kunci-kunci di sini adalah rahsia-rahsia yang lain. Rahsia. Mafatih. Tak ada yang. Mafatih ni adalah yang mengetahui benda-benda yang lain. Kunci-kunci ataupun rahsia-rahsia. Tak ada siapa yang tahu rahsia tentang ghaib. Hanya Allah yang tahu. Jadi Allah yang pegang kunci benda yang ghaib. Bukan kunci itu maknanya kunci besi, tapi dia adalah berbentuk merupakan sebagai rahsia. Rahsia yang ghaib. Rahsia ghaib itu hanya pada Allah saja. Okey? Boleh? Boleh. Boleh ya? Alhamdulillah. Ada persoalan? Kunci besi ni yang kaum punya ke? Apa dia? Yang kunci besi ni yang apa yang bayang kata dia apa yang kaun. Ghaib. Itu memang kunci sungguh. Itu semua betul lah tu kan. Itu memang kunci sungguh lah, kunci besi. Yang dibawa oleh apanya 40 orang yang kuat-kuat tu kan. Itu memang kunci besi. Sebab tu dia berat. Tapi kunci ini tak berat. Sebab kunci ini merupakan rahsia. Yang lain ni. Rahsia right. Okay. Bukan kunci besi. Kalau kunci besi, mafatihun. Itu kunci besi. Tapi kalau ilmu ghaib, mafatih. Ada ini. Mafatihun. Itu adalah bukan kunci besi. Kalau kunci besi ada yang. Ilmu ghaib boleh dimasukkan dengan Khidir ke Ustaz? Dengan? Khidir, Nabi Allah Khidir. Khidir. Inzil. Khidir. Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir. Dia bukan dia tahu. Dia tak tahu. Tuhan bagi tahu. Dia tahu. Dia pun tak tahu kalau Tuhan tak bagi tahu. Yalah. Nabi Khidir tahu tu kerana Tuhan bagi tahu dia. Okey. Tuhan bagi tahu Nabi Khidir, dia tak bagi tahu Nabi Musa. Dia tak kasi tahu. Jadi Nabi Khidir tahu tu kerana Tuhan tahu, bukan dia memang dia tahu. Dia tak tahu pun. Dia hanya ikut arahan Allah kata tebuk perahu, dia pun tebuk. Dan bunuh budak tu, dia pun bunuh. Okey. Lepas tu tegakkan dia punya dinding yang nak runtuh tu, dia pun tegakkan. Bangunan. Dia sendiri tak tahu apa sebabnya. Dia tegakkan. Tuhan bagi tahu. Jadi dia sendiri tak tahu. Nabi Musa pun lagilah tak tahu. Sebab Tuhan tak bagi tahu dia. Jadi benda-benda yang gaib tu, kunci-kunci yang gaib tu hanya pada Allah saja. Jadi kunci-kunci di situ bukannya kunci besi tu, tapi adalah rahsia. Ilmu tentang maklumat tentang benda-benda rahsianya hanya pada Allah saja. Kita tak tahu. Ini di antara perkataan-perkataan Fatihah yang digunakan dalam Al-Quran. Banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. Tapi kita ambil sebahagian dia untuk nak kita tengoklah makna dia. Jadi maknanya jangan ambil satu makna. Jangan hanya Fatihah aja buka. Tak. Tidak, maksud itu saja. Sebab kita dah jumpa Fatihah tu boleh jadi keputusan. Fatihah tu boleh juga ilmu ghaib. Fatihah tu juga boleh menjadikan memberitahu dan sebagainya. Jadi dia bukan hanya membuka. Asal dia adalah buka. Tetapi apabila dia duduk dalam ayat itu, dia sudah mempunyai makna-makna yang tertentu. Itu yang kita nak tahu tu. Kalau tidak, kita nak beri makna macam mana? Kalau kita baca, di sisi Allah lah kunci-kunci besi. Tak boleh. Kunci besi yang ghaib. Silaplah, salahlah. Mana ada yang ghaib tak ada kunci besi? Yang kunci besi itu yang nak buka pintu.
Jadi dia digunakan mafatihun. Tapi kalau mafatih saja itu bukan kunci besi, tapi merupakan maklumat tentang sesuatu benda. Benda gaib ke, benda nyata ke, benda yang terselindung ke, di bumi ke, di dalam bumi ke, di dalam langit dan sebagainya. Itulah beza dia. Mafatih. Mafatihun dengan mafatihun. Ada beza. Macam pembukaan kota Mekah tu, Ustaz? Itu kunci juga, tapi bukan kunci besi. Itu pembukaan tu maknanya pembukaan bukan buka dengan besi. Rasulullah tak buka dengan kunci kota Mekah tu. Dia buka Kaabah tu dengan kunci. Tapi buka kota Mekah tak pakai kunci. Tapi pakai apa? Pakai para sahabat semua sekali datang untuk berhaji ke Mekah apabila perjanjian dia dah buat. Perjanjian Hudaybiyah kata kamu boleh pergi tahun depan saja datang ke Mekah. Tahun ini kita balik. So Rasulullah dengan sahabat balik. Tahun depan dia datang. Kedatangan dia itulah kunci kepada pembukaan Batu Mekah. Tetapi Rasulullah nak buka Batullah, dia pakai nak kunci besi. Itu mafatihun. Tapi yang buka kota Mekah tadi mana ada kunci? Sebab kota itu tak pakai kunci. Tapi pembukaan dia melalui para sahabat dan Rasulullah SAW datang membuat umrah dan haji pada tahun tersebut merupakan adalah pembukaan kota Mekah. Dan akhirnya pentadbiran kota Mekah diserahkan kepada orang-orang Islam. Segala batu-batu berhala yang ada di keliling Kaabah tu, dikatakan sebanyak 360 buah tu, semua habis dimusnahkan. Walaupun satu yang istimewa. Pada kita istimewa lah. Patung Nabi Ibrahim dengan anak dia ataupun dengan isteri dia. Wallahualam. Saya tak ingat. Jadi maknanya patung tu dibubuh dalam Kaabah. Jadi Rasulullah arahkan semua patung dihapuskan. Tak boleh tinggal satu pun. Barangkali kalau kita yang buat kerja menghapuskan batu Kaabah tu, batu berhala tu, kita tengok ini yang special ni Nabi Ibrahim ni. Cantik ni kena buat kenang-kenangan. Tak ada. Semua dihabiskan. Tak ada kenang-kenangannya tentang benda-benda yang macam tu, benda-benda buruk macam tu. Dengan itu maka terbukalah kota Mekah kepada orang Islam. Bukan tertakluk. Sebab Islam bukan menakluk, tapi Islam membuka kota Mekah daripada zulimat, kegelapan kepada an-nur. Jadi pembukaan memberikan cahaya pada kota Mekah daripada sebelumnya kegelapan yang dibuat ataupun yang ditakbirkan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang tak Islam di kota Mekah itu, didatangkan nur. Mendatangkan nur itulah yang dikatakan membuka. Buka itu adalah mafatih, bukan mafatihun. Mafatihun itu dengan kunci besi. Itulah beza dia. Okey, ada soalan lain? Laju sangat kita punya kelas ni. Perlu okey kan? Boleh. Alhamdulillah. Boleh diikut perlahan. Alhamdulillah. Okey, kalau tak ada kita pergi kepada bab yang keempat. Bab yang keempat. Bab yang keempat adalah hafizah yahfazu. Ataupun fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Jadi maknanya ain dia pada madhi bagi bawah, manakala ain pada mudaratnya bagi atas. Jadi hafizah yahfazu. Fa pada ain dia pada madhi bagi bawah, ain dia pada mudarat adalah bagi atas. Ataupun kalau kita short form kan jadi macam ni. Hafizah tanda atas. Tanda atas maknanya ain ni bagi atas. Fa'il madhi dia bagi bawah, ain dia bagi atas. Jadi hafizah. Hafizah yahfazu. Jadi hafizah yahfazu ikhfaz itu adalah hafizah maknanya menjaga. Dia telah menjaga. Yahfazu dia sedang menjaga. Kalau jagalah
ihfaz. Ihfaz maknanya jagalah. Peliharalah. Kalau penjagaan, ini bukan penjagaan ni, penjagaan. Betul. Penjagaan. Betul. Penjagaan Hifzan. ifzan. Hifzan. Hifzan maknanya penjagaan. Jadi hafiza yahfazu ihfaz itu adalah fa'il madi, fa'il amar dan fa'il amar. Fa'il madi, fa'il mudhari', fa'il amar. Hifzan adalah masdar yang bermaksud penjagaan. Menjaga, jagalah penjagaan. Manakala hafizu dengan hafizun, dua-dua ni adalah isim fa'il. Hafizu dengan hafizun adalah dua-dua ni bermaksud fa'il, isim fa'il yang bermaksud yang menjaga. Yang menjaga. Yang menjaga. Ada dua dia punya wazan untuk isim fa'il. Satu hafizu. Hafizu tu isim fa'il, isim fa'ilun. Manakala sini hafizun ni sebenarnya dia dalam bentuk sifat. Apabila sifat dia tidak alif ni diganti dengan ya di bawah ni. Hafizah, karimun. Jadi dia adalah sifat. Jadi hafiz ni boleh kata dia telah menjaga dan masa yang sama dia juga adalah penjagaan. Dia yang penjagaan maknanya sifat. Sifat dia siapa? Sifat dia adalah orang yang menjaga. Jadi dia boleh dua bentuk. Satu bentuk sebagai hafizun, orang yang menjaga. Satu lagi hafizun, penjagaan. Dia ni sifatnya orang yang sangat kasih sayang, orang yang berhati-hati, orang yang memberikan belas kasihan pada orang lain. Dia hafiz. Ataupun dia menjaga Quran. Hafiz. Hafizun maknanya orang yang menjaga Quran. Hafiz. Hafiz maknanya sifat. Kalau hafizun, orang yang menjaga. Tapi kalau hafiz, ini adalah sifat. Sifat dia tu. Hafiz tu sifat dia. Manakala maf'ul maknanya benda yang dijaga. Mahfuzun. Mahfuzun maknanya dia perkataan hafazah, tambah min depan, bagi atas dengan wa mati. Jadi mahfuzun. Mahfuzun ni adalah benda yang dijaga ataupun yang dijaga. Itu dia punya tasrif istilahi. Manakala tasrif lughawi dia, macam inilah. Yang ni tuan-tuan kena familiar lah. Buat ni, tuliskan pada kertas mana-mana supaya kita jadi familiar. Familiarnya apa benda ni? Mudah je. Kalau huwa, kalau seorang, hafizah. Hafizah. Kalau dua orang, tambah alif. Kalau jamak, tambah wanun. Itu je. Kalau hiya, tambah ta mati. Hafizat. Kalau dua, hafizata. Kalau banyak, hafizna. Macam yang tadi juga. Macam Zalamin tadi juga. Benda yang sama. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat satu, dua jadual macam ni, maka yang lain dah tak jadi masalah dah. Sebab sama je. Yang ini tambah ta mati. Yang ini tambah ta alif. Yang ini tambah nun. Nun ni nun niswah. Nun niswah ni nun nunjuk perempuan. Kalau anta, tambah ta. Hafiz ta. Hafiz ta maknanya daripada anta, ta tu bagi atas. Jadi ini tambah ta bagi atas. Jadi hafiz ta. Kalau dua, hafiz tuma. Kalau banyak, hafiz tum. Tum ni daripada anta lah. Tapi belakang ni ramai, tum jadinya. Kalau seorang, ta saja. Kalau dua orang, tuma. Okey. Anti gitu juga. Anti tambah ta juga. Tapi ta bagi bawah. Tak jadi hafiz ti. Maknanya, awak perempuan telah lakukan. Ataupun telah menghafal. Telah hafal. Jadi hafiz tuma, dua orang perempuan. Dua orang perempuan, dua orang lelaki sama. Itu dah selamatlah kita mudahlah sikit kita buat kerja sebab sama aja. Kemudian dia punya fa'il madi untuk jamaknya hafiz tunna. Tambah tunna saja menunjukkan anti, ramai. Kalau tambah nun saja menunjukkan hiya. Itu saja. Kalau boleh ingat itu selesai masalah. Kalau hiya tambah nun je.
Kalau anti tambah ta dengan nun. Hafiztun. Nah. Yang lain tak ada masalah apa-apa. Kemudian kalau saya tambah ta bagi dhamma. Kemudian kalau ana tambah nahnu mana dua orang, hafizna tambah nun alif. Itu saja. Kalau dapat ini tambah alif, tambah wa alif, tambah ta, tambah itu. Ingat ini sekali. Kalau buat 2-3 kali jadual ni, lepas tu tuan-tuan boleh fingertip lah insya-Allah. Sebab sama je. Semua kataan sama. Cuma yang bezanya dia punya baris ain. Baris ain tu apabila dia mudhari'. Baris ain tu sentiasa ikut dia punya ni, ikut dia punya grup dia. Kalau grup dia hafizah yahfazu, maknanya fa madi bagi bawah, kemudian fa ketika mudhari' bagi atas. Jadi semua fa'il mudhari' ini adalah fa'il atas. Dia punya fa dia. Manakala yang ini semua fa dia bagi bawah sebab dia fa'il madi. Jadi kalau bagi madi dia mesti bagi bawah, kalau ini mesti bagi atas kalau dia dalam bab yang keempat. Begitu juga dengan fa'il amar. Samalah tadi, sama saja, tak ada beza. Jadi kalau boleh dapat buat fa'il amar 1, 2, 3, yang lain akan jadi sama. Itu kalau nak cepat pandai, nak cepat familiar, kena buat. Ambil jadual ni, buangkan perkataan ini, isi perkataan yang disediakan sini. Dalam perkataan dalam bab yang keempat ni banyak perkataan yang dia bagi. Ambillah mana-mana yang kita rasa boleh. Kalau sangkut, prefer contoh yang telah kita bagi. Kalau sekiranya saya belum sempat nak bagi nota ni kepada tuan, yang susah hati. Print screen je ni. Print screen je ni, nanti apabila tuan-tuan ada masalah, tengok balik ni. Okey. Mudah saja, tak ada masalah. Cuma yang barangkali masalahnya nak cari perkataan ni dalam Al-Quran. Itu. Jadi nak cari perkataan dalam Al-Quran, tuan-tuan gunakan Al-Ma'ni. Gunakan Al-Ma'ni. Al-Ma'ni itu ada satu program untuk mencari perkataan-perkataan bahasa Arab. Termasuklah perkataan tu dalam Quran, termasuklah dalam dia punya dengan lughawi dia, dengan istilahi dia, semua ada dalam tu. Jadi nak buka tu kena pergi kepada Al-Ma'ni. Al-Ma'ni itu boleh buka melalui sama ada, kalau saya gunakan Safari. Tuan-tuan Safari. Yang adalah. Ada. Safari. Dah download kan? Dah download dah? Dah ada. Ustaz dah kasih. Kalau dah download, tak ada masalah lah. Kalau tak ada, pergi kepada Safari. Kalau saya Safari, saya boleh juga gunakan Chrome ke, atau gunakan application boleh ke? Mana-mana lah yang boleh cari dia punya, cari tempat yang kendak tu boleh gunakan. Jadi type saja itu Al-Ma'ni. M-A-A-N-Y. Type Al-Ma'ni tu, lepas tu enter, kita akan dapat dia punya website dia. Jadi Al-Ma'ni. Al-Ma'ni. Jadi sini saya type Al-Ma'ni. Tuan-tuan nampak ke yang saya type ni? Tak nampak ya? Tak nampak tak? Oh, tak nampak ya? Oh, gambar Ustaz je. Kena saya kena ada, selalu ada. Saya kena share. Kena share. Ni. Ada. Ada kan? Okey, kami got. Jadi, type Al-Ma'ni ni. Pakai Jawi. Al-Ma'ni ni, kita enter. Dia akan bagi dia punya hak mana yang kita nak. Al-Ma'ni. Jadi dia bagi sini banyak. Ada Al-Ma'ni Arabic Dictionary, ada English Dictionary, ada dibagi Al-Ma'ni kamus mujam dan sebagainya. Tapi yang kita nak ni, katakan kita nak Al-Ma'ni Al-Quran. Jadi alma'ni.com.
Lepas .com tu kena ada slash. Lepas tu Quran. Itu dia terus pergi Quran, kemudian -b. Okey. Dash B. B, okey. Dash B. Jadi kita dapat macam ni lah. Sebagainya ni, kemudian kita enter saja. Quran dash B. Enter. Dia akan dapat macam ni. Tuan-tuan ikut ni, dapat ni. Dapat tak yang saya dapat ni? Ambil Quran dulu. Ini. Ambil Quran. Jadi kalau kita nak ayat Quran tu apa perkataan di dalam ni? Kita type je lah. Apa perkataan di dalam ni? Jadi sebagai contoh macam kita katakan apa tadi? Hafizah kan? Hafizah. Jadi Hafizah. tidak. Dia tukar Jawi. Jawi. Hafizah. Ada, dah ada. Kita enter je lah. Bila tu dia bagikan ayat yang ada perkataan Hafizah. Ayat An-Nisa 24, ayat Nisa 24, kemudian Baqarah 238, kemudian ayat Baqarah 255, ayat Kursi, Kif Zuhuma. Itu adalah perkataan daripada Hafizah. Okey. Okay. Kalau sekiranya kita nak tengok, kita tak tahu macam mana nak buat apa namanya tasrif istilahi. Jadi kita ada Mu'jam Arabiah. Kita tekan Mu'jam Arabiah, kita dapat macam ni. Jadi katalah kita nak cari perkataan apa? Perkataan macam kata tadi, Fatahah tadi. Fatahah. Jadi kita type itu, lepas tu kita enter. Nanti dia bagi izin. Fatahah. Jadi dia bagi macam ni. Fatahah. Fatahah. Fatahah yaftahu. Fatahan. Bahwa fatihun. Dia punya maf'ul dia maftuhun. Jadi kalau kita tak tahu macam mana nak cari istilahi dia, tasrif istilahi dia, gunakan al-ma'ani dan .com/Quran -b/b. Jadi enter je, dia bagikan yang macam ni. Jadi kita tengok di sini ada Arabik punya kamus, ada sini ada apa sini Parsi punya, ada kalimah Quran, ada macam-macam lah, ada Indonesia, ada macam-macam lah. Jadi yang kita nak barangkali kalimah Quran, tekan kalimah Quran, so dia bagi yang macam ni. Dan kita isi apa perkataan kita nak yang ada dalam Quran, dan kita dapat macam tadi. Okey. Okey. Okey, ada soalan? Alhamdulillah. Jadi itulah lagi clear. Jadi kita nak tahu bagaimana Quran itu menggunakan perkataan itu. Apa maksud dia? Bukannya semua maksud direct. Kalau macam Fatahah tu bukan maksudnya semua buka, tak. Ada yang buka, ada yang ilmu, ada yang macam lah. Jadi Quran tu tidak satu makna. Tidaklah Fatahah tu mana buka tempat, mana tempat kataan Fatahah je buka, tak. Ada tempat dia, ada makna dia, ada keadaan dia dan sebagainya. Di situlah cara kita boleh memahami Al-Quran. Ini bab yang keempat. Bab yang kelima dan bab yang keenam sebenarnya benda tu mudah. Bab yang kelima hanya sifat. Dia tak ada fa'il amar, dia tak ada fa'il nahi, dia tak ada isim maf'ul, tak ada. Jadi yang dia ada hanyalah di samping fa'il madhi, fa'il mudhari', mazdah, lepas tu dia ada sifat musyabahah. Sifat musyabahah itu adalah sifat yang hampir-hampir sama ataupun yang mirip-mirip. Itu saja. Dan bab yang keenam perkataan ni tak banyak. Yang popular sekali adalah hasibah. Yang kurang sikit popular tapi digunakan juga naimah. Naimah mana nikmat. Kemudian yang lain payah kita nak cari. Tak jumpa kita dalam Quran. Kalau ada pun tak banyak. Jadi oleh kerana itu bab yang 5, bab yang ke-6 ni mudah nak study. Jadi kalau ada kesempatan minggu hadapan insya-Allah
minggu depan hari ini berapa bulan? Hari ini 11 dah. 16 hari bulan lah. Ini 11. 16 campur 7. 11 campur 7, 18 hari bulan lah. Puasa. Bulan puasa lah. InsyaAllah kita ada kelas. Bulan 4 ni kita ada kelas. Kita cuti bulan 5 insyaAllah. Jadi kita boleh pergi kepada sulasi mazidah. Sulasi mazidah maknanya huruf 3, huruf asal dia. Dan tambah 1, tambah 2, tambah 3. Apa dia punya maksud dia? Yang kita nak perlu tahu bukan tambahannya saja. Kita nak tahulah itu ada huruf tambahan. Tapi apa maksud dia? Apa peranan dia? Apa makna dia? Supaya dengan kita tahu ada huruf tambahan tu, ada tambah makna. Berbeza makna daripada yang asal. Asalnya ada 3 huruf, tapi berjadi 4 huruf, dia tak sama makna dia. Yang itu kita akan kaji. InsyaAllah kalau sempat pada minggu hadapan. InsyaAllah. Yang ini lebih interesting lah. Lebih banyak lagi benda-benda yang membukakan untuk kita nak fahamkan Islam, fahamkan Al-Quran. Perkataan dan itu banyak yang perkataan bukan 3 huruf saja, banyak yang 3 huruf bertambah. Ada tambah 1, tambah 2, ada tambah 3. Dia 3 je boleh banyak. Jadi banyak. Jadi kita kena faham benda itu, kita kena tahu kaedah dia, barulah kita dapat berikan makna dia yang tepat. InsyaAllah. Jadi ada soalan? Apa-apa? Bab 6 tadi Ustaz cakap ada 2 perkataan. Apa perkataan ni Ustaz? Yang pertama hasibah. Hasibah. Yang kedua naimah. Okey, thank you. Naimah nikmat lah. Okey. Maknanya hisab. Okey. Dan kalau naimah tu maknanya naim lah, nikmat. Itu dalam bab yang ke-6. Tapi tak banyak. Hurufnya tak banyak, kataannya tak banyak. Yang banyaknya 1, 2, 3, 4. Yang senang kita. Okey. Minggu depan bab yang kelima sifat. Yang ain bagi dhammah itu sifat. Kataan itu kataan sifat. Kataan sifat dia tak ada maf'ul bih dia dan dia tak ada dia punya isim fa'il dia. Isim fa'il dia. Tapi dia tak panggil isim fa'il, dia panggil isim musyabahah. Isim fa'il, tapi dia tak panggil isim fa'il, tapi musyabahah. Isim musyabahah. Sebab dia sifat. Dia sifat. Jadi, inilah untuk hari ini. Barangkali kalau ada yang perlukan keterangan lagi, boleh kita berjumpa sejak ni lepas ni. Kalau tak ada, kita berikan ni dululah. Okey. Kita jumpa minggu hadapan. Minggu hadapan hari puasa yang hari yang ke-11 campur 7, 18 hari bulan. 18 hari bulan maknanya hari yang kelima puasa kan. Dari 5 puasa. Betul lah. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Tak ada soalan lain? Okey, terima kasih. Tak ada soalan, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita berhadapan insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami minta pertolongan dan minta keampunan-Mu ya Allah.
dan kami berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang boleh menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran kami ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang karedai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu minkum. Minkum taqabbal ya Ya jannah. Karim. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat berpuasa. InsyaAllah. Ambil Alhamdulillah. lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa minggu depan. InsyaAllah. Kan sudah puasa tapi kita ada lagi kelas sehingga Okey. hujung bulan 4. Okey. Hujung InsyaAllah. bulan 5 kita cutilah. Okey. Kita mula balik bulan 6. InsyaAllah. Bulan untuk kita untuk bersedia untuk menghadapi hari raya dan juga untuk merayakan hari raya puasa. Biasanya orang kita ni raya start sebulan. Puasa sebulan, raya sebulan. Tapi kita merayakan hari raya daripada raya hinggalah hujung bulan 5. Okey. Senang kita boleh balik. InsyaAllah. Jadi InsyaAllah. selamat berpuasa. Selamat semoga dianugerahkan Allah dengan keampunan. Kerana Alhamdulillah. puasa Amin. bulan keampunan. Bulan Sama-sama Ustaz. Amin. 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 kita berusahalah dengan sebaik-baiknya. Dan juga bulan puasa ni bulan Al-Quran. Jadi banyakkanlah baca Quran. Dan baca Quran sebaik-baiknya dengan faham. Kalau tak faham direct daripada pembacaan, boleh gunakan tafsir ke, kamus ke. Sebaik-baiknya setiap kataan yang kita sebut dalam Al-Quran tu kita tahu makna dia. Kalau pun tak ingat tak apa, tapi apabila kita dah jumpa kataan tu kita tahu makna dia. Jadi apabila kita jumpa lagi kita akan mudah ingat insya-Allah. InsyaAllah. Akhirnya kita boleh tahu semua kataan dalam Al-Quran insya-Allah. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Selamat puasa. Selamat berpuasa. Selamat.